Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok sejarah kereta paling legend dekat Malaysia ni yang tak lain tak bukan adalah Pro 2 Myvi. Korang tahu tak, dekat atas jalan Malaysia ni ada dalam 11 juta kenderaan, 1 juta adalah Pro 2 Myvi. Maknanya dalam setiap 10 biji kereta ada satu Myvi. Banyak tu kan? Sejak 2006, Myvi ni adalah kereta yang paling banyak dijual setiap tahun selama 8 tahun berturut-turut. Jadi tak kisah kalau pergi mana-mana pun mesti nampak Myvi. Tak kira lah Myvi generasi pertama ke, kedua ke atau Myvi yang baru. Korang sendiri pakai tak Pro 2 Myvi ni? Jom kita tengok macam mana kereta ni muncul dan macam mana boleh jadi sangat popular sampai sekarang ni. Pro 2 Myvi generasi pertama dilancarkan pada bulan Mei tahun 2005 dan dia berasaskan kereta Daihatsu Bun ataupun Daihatsu Sirian. Sebelum Myvi ni, Pro 2 ni dah keluarkan beberapa kereta lain lah seperti Kancil, Rusa, Kembara, Kenari dan Pro 2 Kelisa. Sebenarnya pada awal pelancaran Pro 2 Myvi ni, diorang target jualan hanya sebanyak 4,000 unit je setahun. Yelah, mungkin sebab tu dah ada banyak model lain dan ada persaingan dari Proton Chevy yang juga dilancarkan dalam tahun yang sama. Kereta pun saiz dekat sama. Jadi waktu tu tak tahu lagi tau siapa yang akan menang. Okey, tadi pelancaran Myvi ni kan bulan 5. Pada bulan Ogos 2005, Pro 2 dah dapat sebanyak 52,000 booking untuk Myvi ni. Gila tak? Target 4,000 je setahun, tiba-tiba dapat 52,000 order. Memang tak menang tangan sebab kilang masa tu mampu keluarkan 10,000 je. Dan di Malaysia ni, purata kereta baru yang terjual adalah dalam 500,000 kereta setiap tahun. Maknanya pada tahun 2005 tu, Myvi ni saja dah kontrol 10% dari pasaran kereta di Malaysia. Not bad kan? Untuk model-model awal Pro 2 Myvi ni, pilihan enjin yang ada termasuk 1 liter manual dan 1.3 liter manual dan automatic. Yang special sikit masa tu adalah Myvi Special Edition lah sebab dia ada tambahan body kit yang cantik. Sampai sekarang pun ada harga lagi kereta tu. 3 tahun selepas tu, pada tahun 2008, disebabkan jualan yang memberangsangkan, Pro 2 pun decide untuk buat facelift untuk kereta Myvi ni. Untuk Myvi facelift ni ada sebesikit lah perubahan pada bentuk dan trim-trim yang ada pada body panel. Asas dia sama je, cuma ada beberapa tambahan supaya dia lebih fresh dari model sebelum dia. Untuk facelift ni pun ada special edition dan ditambah lagi dengan 2 varian lain yang dipanggil exclusive edition dengan limited edition. Harga pada masa ni dalam lingkungan RM50,000. Dan kalau nak diikutkan dari segi harga, bagi saya Myvi ni taklah dikategorikan sebagai kereta yang murah. Boleh tahan mahal juga harga dia ni. Jadi maknanya faktor Myvi ni popular sebenarnya bukanlah disebabkan harga dia. 3 tahun lepas tu pula, pada tahun 2011, Pro 2 sekali lagi dia update design Myvi ni. Nampak tak? Setiap 3 tahun je design baru keluar. Jadi walaupun kereta ni mendominasi market dalam pasaran Malaysia, Pro 2 pun dia tak duduk diam dan sentiasa berusaha menghasilkan design yang lebih terkini supaya orang terus beli kereta ni. Untuk model kali ni bentuk dia nampak lebih bersegi-segi, dia tak bulat je lah macam Myvi sebelum ni. Untuk yang SE pula, dekat grill depan tu ada plastik trim yang nampak lebih sporty. Bahagian dalaman pun lagi cantik. Dan pada masa ni juga, Myvi datang dengan varian enjin yang lebih powerful iaitu 1.5 liter DVVT. Enjin 1.5 liter ni samalah dengan enjin yang diletak dalam Pro 2 Alza. Cuma Alza ni badan dia besar, Myvi pula kecil je. Jadi 1.5 liter ni sebenarnya memang overpowered lah untuk badan Myvi yang kecil dan ringan ni. Sebab tu dia laju. Cuma isu dia, walaupun boleh pergi laju, dari segi safety pada zaman ni Myvi hanya dapat 3 star rating saja dari ASEAN NCAP. Kira dengan kelajuan yang Myvi ni boleh capai, kira agak bahaya lah 3 star ni sebenarnya. Kalau boleh mesti nak 5 star rating. Jadi kalau anda ada memiliki Myvi keluaran antara 2011 sampai 2014, kena berhati-hati lebih sikit semasa memandu. Kemudian pada tahun 2015, sekali lagi Pro 2 buat facelift untuk Myvi. Dan untuk model SE kali ni, lagi mengancam lah bahagian depan dia tu. Dulu saya pernah pakai Myvi bulat tau. Jadi bila ternampak model facelift yang kali ni, memang geram lah. Semua nampak lebih sporty.
Rim yang original pun dah cukup cantik. Dan paling penting sekali, Myvi yang ni dia dapat 4-star safety rating untuk Asian NCAP. Maknanya lebih selamat dari model sebelum facelift. Isofix untuk letak baby seat dekat belakang tu pun dah jadi equipment yang standard. Dan yang lagi best, harga dia murah sikit dari Myvi sebelum ni. Kalau yang model 2011, varian yang paling tinggi tu boleh sampai 61,000. Kali ni harga dia kurang sikit dari 60,000. 2 tahun berikutnya, pada hujung tahun 2017, Perodua telah melancarkan all new Myvi generasi ketiga yang bentuknya memang sangat berbeza dari Myvi yang sebelumnya. Cuma segmen masih lagi sama, iaitu segmen B hatchback. Perubahan bentuk yang banyak macam ni, bagi saya, kalau nak bagi nama lain pun boleh. Tapi saya rasa Perodua teruskan nama Myvi tu sebab value yang ada pada nama tu sendiri. Anda bayangkan, ada orang yang ingat Myvi tu jenama kereta sendiri dan bukannya Perodua. Maknanya, brand Myvi ni pada sesetengah orang lebih besar dari Perodua tu sendiri sebab dah banyak sangat dekat atas jalan. Untuk generasi ketiga ni memang engineer dan designer Perodua yang design sendiri, dan Toyota dengan Daihatsu hanya bertindak sebagai penasihat lah. Tapi enjin masih lagi datang dari mereka. Sebab tu Myvi atau Perodua lah secara general terkenal dengan ketahanan enjin dia yang tak rosak-rosak. Enjin kali ni pula masih ada dua option, iaitu 1.3 liter dengan 1.5 liter, dan varian yang high end sekarang ni akan dapat macam-macam gadget lah dalam kereta tu, macam push start button, LED touchscreen, auto start stop dan macam-macam lagi. Dari segi safety pula, buat pertama kali Perodua Myvi kali ni mendapat 5-star safety rating untuk ASEAN NCAP. Sangat bagus untuk kereta yang bersaiz kecil macam ni. Untuk spek advance juga, Myvi baru ni didatangkan dengan ASA ataupun Advanced Safety Assist. Ini macam feature tambahan di mana dia guna kamera untuk detect kereta dekat depan kita. Sebab ada kamera ni, sistem kereta ni boleh bagi warning dekat driver kalau kita bergerak laju sangat dan kereta depan tu dah berhenti. Ini biasa berlaku dalam jam lah. Bila kereta depan dah brake, kita leka sikit je, memang boleh terlajak. Jadi sistem ni dia akan bagi warning dekat kita dan kalau perlu dia akan brakekan untuk kita. Tapi kalau tak silap saya, sistem ASA ni dia hanya berfungsi di bawah kelajuan 30 km sejam saja. Kiranya kalau nak ikutkan, Myvi lah kereta pertama di bawah RM100,000 yang ada active safety system macam ni. Tak ada dah kereta lain yang mampu milik dan boleh brake sendiri macam ni tau. Yang paling dekat dengan ASA pun sekarang ni macam Honda Sensing. Tapi kereta Honda nak banding dengan Perodua, harga dia pun memang dalam price bracket yang berbeza. Kemudian pada Julai 2020, masa ni kita tengah PKPB, Perodua sekali lagi dia update Myvi ni. Kalau anda perasan lah kan, memang konsisten lah jadual Perodua untuk update model Myvi ni. Sejak tahun 2005 lagi, Perodua tak pernah miss untuk update kereta ni setiap 3 hingga 4 tahun. Dan perubahan paling besar untuk Myvi kali ni adalah sistem ASA dia sekarang dikenali sebagai ASA 2.0. Dan kali ni untuk varian yang pakai 1.5 liter, semua akan dapat ASA ni. Untuk 1.3 liter pula, model yang paling canggih akan dapat. Jadi ASA 2.0 ni merupakan penambahbaikan kepada ASA yang asal tadilah. Dan saya expect kali ni dengan setiap design iteration yang baru, sistem ASA ni makin lama dia akan makin canggih. Tapi sebenarnya lah kan, walaupun Myvi baru ni dari segi feature sangat canggih, personal favourite saya masih lagi Myvi zaman 2015 tadi. Lagi-lagi yang warna purple. Memang cantik. Korang pula suka yang mana? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.